pagi Malaysia dan salam sejahtera Asia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 9 Julai 2021, 28 Zulkaedah 1442 Hijriah. Apa khabar anda penonton kat rumah ataupun di mana jua anda berada? Diharapkan semua dalam keadaan sihat sejahtera Asia. Sejahtera Asia pula kali ni kan. Semua diharapkan semua dalam keadaan yang lebih sihat lah. Lebih teratur emosi, mentalnya sentiasa kuat. Dan hari ini anda bersama dengan saya secara maya. Dan susulan daripada itu, kepada yang nak mengambil vaksin, sentiasa ingat patuh kepada apa orang cakap peraturan ataupun tetapan yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dan jika tiada keperluan nak keluar, jangan sibuk-sibuk nak keluar, okey? Baiklah, topik kita pada hari ini ialah memahami psikologi di sebalik kempen Bendera Putih. Bersama dengan Pegawai Psikologi Bahagian Sokongan Pekerja Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri Sarawak Encik Yusof bin Kamil. Setiap hari kita akan kongsikan kepada anda penonton-penonton kat rumah topik-topik yang menarik. Jadi setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Baik, sebelum kita nak menemu ramah lah kita punya tetamu jemputan sekejap saja lagi Encik Yusof. Kita akan bercakap sedikitlah apa sebenarnya memahami psikologi di sebalik bendera putih ni. Inilah hikmah di sebalik musibah, rakyat semakin beradaptasi mendepani kesukaran akibat pandemik COVID-19 ini. Kempen kibarkan bendera putih, bukan bendera merah, bendera putih ni adalah cara berfikir di luar kotak. Pastinya ini dapat memudahkan urusan membantu mereka memerlukan bantuan. Sekatan perjalanan dan pergerakan menyebabkan ada dalam kalangan masyarakat mengalami kesukaran sama ada kewangan, sosial ataupun emosi. Mungkin ada yang tiada wang untuk membeli makanan atau keperluan penting sudah buntu dan tidak dapat memikirkan jalan keluar. Mereka boleh mengibarkan bendera putih ini untuk meminta bantuan. Antara kesan krisis pandemik ini sangat ketara lah ialah peningkatan kejadian bunuh diri. Jadi untuk mengupas topik ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Pegawai Psikologi Bahagian Sokongan Pekerja Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri Sarawak Encik Yusof bin Kamil. Hello. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada pengacara kita, Fatah dan semua penonton pada hari ini. Topik kita hari ini sangat menarik berkenaan dengan kempen bendera putih yang sedang trending sekarang kan. Memang trending. Apa yang boleh saya cakap, Cik Yusof, sekarang ni bendera semua kibarkan bendera putih. Sekarang ni orang cakap trending kibarkan bendera warna hitam sekarang ni saya rasa. Jadi banyak sangat bendera sekarang ni. Kan, nasib baik tak ada bendera warna kesukaan saya, warna hijau. Jadi boleh dikongsikan apakah sebenarnya kempen bendera putih ni dari sudut pandangan psikologinya itu sendiri, Cik Yusof. Okey, kempen bendera putih ni sangat menarik sebenarnya sebab benda ni sangat berkait rapat dengan satu perkara yang kita sering dengar sebelum ni sejak bermulanya PKP Mac 2020. Benda ni kita panggil norma. Biasa dengar kan norma baharu, norma baharu. Benda ni sangat biasa kita dengar. Benda ni sebenarnya satu norma. Apa yang kita akan bincang ni kita akan kupas daripada perspektif social psychology. Dan dalam social psychology ni benda ni kita panggil sebagai social norm atau bahasa Melayunya kita panggil sebagai norma masyarakat. Jadi apa itu social norm ataupun norma masyarakat ni apa? Social norm ni secara ringkas kalau saya nak explain daripada layman term maksudnya dia adalah kepercayaan, sikap, tingkah laku dan budaya yang diterima dalam kumpulan masyarakat tertentu. Contoh yang saya boleh bagi contoh social norm kat Malaysia ialah sebelum kita masuk rumah kita perlu buka kasut atau buka selipar. Betul tu. Betul kan? Jadi ini adalah social norm di Malaysia. Kita kena buka kasut ataupun buka selipar. Jadi kempen bendera putih ni sebenarnya adalah satu emergence of new social norm. Maksudnya kemunculan norma baharu. Jadi kempen bendera putih ni kemunculan norma baru ni bermula apabila seseorang cuba untuk persuade orang lain untuk menerima idea dia. Jadi apa yang pencipta norma baru ni nak sampaikan melalui kempen bendera putih ni ialah ada dua benda. Pertama, naikkan bendera jika betul-betul perlukan bantuan.
Maksud dia nak cakap sini survival lebih penting, naikkanlah bendera dan minta bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua dia nak cakap kat sini, masyarakat yang melihat bendera putih ni di mana-mana rumah disarankan untuk cuba membantu jika dapat membantu. Jadi pencipta norma baharu ni cuba untuk menerapkan dua perkara ni sebagai satu tingkah laku yang perlu diterima masyarakat kita. Jadi fasa penerimaan norma baharu ni dia ada tiga fasa sebenarnya. Fasa pertama ialah emergence, kemunculan. Fasa kedua adalah cascading, iaitu penyebaran. Dan last sekali ialah internalization, penerapan. Jadi sekarang ni norma bendera putih ni masih lagi dalam fasa penyebaran. Dalam fasa ni apa yang kita tengok ialah ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang neutral. Jadi sampai satu tahap nanti kalau ya ramai orang dah mula menerima, kira majoriti lah, kita dah mula menerima kempen ni dengan baik, dan baru dia akan jadi fasa ketiga iaitu internalization, penerapan. Jadi ini adalah kempen bendera putih di sebalik perspektif psikologi. Ini adalah satu social norm, new emergence of social norm sebenarnya. Baik. Ego, perkataan EGO ini adalah satu kekangan bagi mereka yang memerlukan tetapi masih enggan menaikkan bendera putih gara-gara rasa malu dan sebagainya. Pada pendapat Encik Yusof sendiri, bagaimana kempen bendera putih ini boleh menjadi eye-opener untuk golongan ini mengenepikan perasaan malu dan bersedia untuk menerima bantuan? Yelah, kita tahu sekarang ni nampak je rumah tu nampak elok dekat luaran, tapi di dalam rumah tu siapa yang tahu. Jadi kata-kata daripada Encik Yusof. Okey, menarik ego Konsep psikologi berkenaan ego ni sangat menarik sebenarnya. Dia ada teori ego nama dia. Untuk soalan ni kita akan kupas dari perspektif psikologi personality psychoanalytic yang diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi nama dia Sigmund Freud. Dan lepas tu kita akan tengok apa kaitan teori ego ni dengan kemunculan norma baharu iaitu kempen bendera putih yang kita discuss tadi. Jadi teori ego ni bermula daripada Freud. Dia cakap teori ego ni ada 3 pecahan. Yang pertama id, yang kedua ego dan yang ketiga ialah super ego. Jadi senang nak explain, id ni ialah insting kita sebenarnya, fitrah kita. Kalau kita lapar nak makan, kalau kita ngantuk kita nak tidur, kalau kita suka benda tu kita nak benda tu. Itu adalah id. Dia lebih kepada fitrah kita, dia lebih kepada kehendak dalam diri kita. Dan yang kedua ego. Ego ni pula adalah sebahagian daripada personality kita untuk deal dengan dunia realiti. Dia macam controller lah kiranya kan, yang control apa yang id nak supaya tidak bercanggah dengan morality dan dunia realiti. Dan last sekali ialah super ego. Yang ini ialah nilai dan moral yang kita terapkan dalam diri kita melalui apa yang kita belajar dari sekeliling kita yang diterima oleh masyarakat. Kira super ego ni kalau kita nak kaitkan dengan apa yang kita bincangkan tadi ialah super ego ni terbentuk hasil dari penerimaan dan pembelajaran berkenaan social norm dalam masyarakat kita. Tadi kita ada cakap pasal social norm kan. Jadi super ego ni terbentuk daripada social norm kita. Jadi 3 komponen ni, id, ego dan super ego berkait rapat dan memainkan peranan dalam mengawal tingkah laku kita. Contoh yang kita boleh bagi dalam situasi ni kita ambil satu situasi ni, seseorang dalam tengah berada dalam meeting lah, contohnya Kamit tu lah. Tengah berada dalam meeting dengan CM kononnya. Tengah meeting dengan CM tak? So settingnya tengah meeting dengan CM. Id madah. Id kata lapar perut ni. So super ego pula kata, ini super ego tadi setting masyarakat kan. Super ego kata makan dalam mesyuarat yang penting adalah tidak sopan. Jadi ego sebagai mediator dia akan cakap ke id, nah pada super ego ya, kau tahan dulu, habis meeting baru makan. Maksudnya id ni dia sebagai mediator, ego ni sebagai mediator kepada kehendak kita, id dan keadaan social setting kita itu yang kita hasilkan daripada super ego kita.
Jadi saya boleh bagi satu lagi contoh setting yang sama, meeting dengan si M. It kata, aduh, sakit perut nak kentut. Tok fitrah nak kentut tok, sakit perut fitrah. Dia sampai kontrol. Dia biologi. So, super ego madah membuang angin ketika dalam mesyuarat atau berada di khalayak ramai adalah tidak sopan dan memalukan. Jadi ego madah dengan it, gila kau it, tahan dulu. Kau jangan malah kerja. Jangan malah kerja gila kentut dalam meeting CM tu. Jadi ego adalah sebagai controller ataupun driver yang control it kita supaya kita boleh menyesuaikan diri dalam setting masyarakat kita. So perantara mediator. Jadi kat sini kita bersimpulkan ego ni sebenarnya sebagai mediator di antara it kita, insting yang fitrah kita tadi dengan super ego. Super ego tadi adalah morality dan dunia reality. Jadi berbalik pada soalan tadi, macam mana kempen bendera putih ni boleh jadi eye opener kan? So bila kempen bendera putih sudah menjadi satu norma baharu dan mula diterima masyarakat seperti apa kita kupas tadi, norma baharu ni nak terapkan pencipta norma baharu ni tadi nak terapkan, dia cakap it's okay to ask for help. Naikkan bendera putih, survival tu lebih penting. Jadi super ego kita pun akan mula terapkan setting baru ni, norma baru ni. Norma baru ni cakap naik bendera putih itu okey, menerima bantuan tu okey, dan kita yang paling penting survival. Jadi bila super ego kita dah menerima setting baru, ego pun akan turut berubah mengikut keadaan norma baru yang super ego dah terima. Sebab masyarakat pun dah mula menerima benda ni. Jadi dekat sini dia akan kata contoh, I kata lapar, perlukan makanan, perlukan bantuan, duit dah tak ada langsung dah ni, dah 3 hari tak makan. Kalau dulu sebelum kempen bendera putih, super ego dan ego akan jawab macam ni. Super ego kata meminta bantuan sesuatu yang memalukan, sesuatu yang mencalakan maruah kita. Ego akan kata bertahanlah wahai it, jangan mencemarkan maruah aku. Ini sebelum kempen bendera putih. Tapi selepas kempen bendera putih, persepsi ataupun penerimaan super ego kita akan berubah kepada norma baharu tu dan ego juga akan berubah. Jadi setting dia akan jadi macam ni pula. Super ego akan kata menaikkan bendera putih itu okey dan tidak memalukan. Survival lebih penting. Jadi ego pun kata naikkanlah bendera putih sebab aku memang memerlukan dan maruah tercala tidak penting sebab survival lagi penting. Inilah dia. Perubahan daripada ego kita nanti kita akan mula menerima norma baharu ni. Super ego ni akan ambil setting baru ni. Dari situlah ego dia akan mula terbuka, akan menjadi satu eye opener baru untuk kita berani menaikkan bendera putih sebab masyarakat dah mula menerima perkara ini. Maksudnya persepsi ataupun keterimaan masyarakat tu perlu ada dulu untuk setting ego ini ditukarkan untuk menjadi betul kan. Maksudnya kita mengikut kepada situasi lah sebenarnya. Betul. Jadi okey, baik. Data Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan trend peningkatan kes bunuh diri pada tahun 2019 adalah sebanyak 609 kes, manakala pada tahun 2020 pula sebanyak 600 untuk tahun ini. Biarpun baru saja sehingga Mei 2021 ini, sebanyak 468 kes bunuh diri telah direkodkan secara keseluruhannya. Bagaimana kempen Bendera Putih ini boleh menyelesaikan masalah tekanan akibat isu kewangan sekaligus menurunkan angka kes bunuh diri yang kian meningkat ini? Sebab kita tahu yang sekarang ni hot seller untuk kes-kes isu semasa hari ini adalah peningkatan kes bunuh diri yang sangat, orang cakap bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Bagaimana itu Cik Yusof? Betul-betul. Kes bunuh diri ni sangat membimbangkan sekarang dekat Malaysia. Banyak sangat kes sekarang ni. Seperti yang kita bincang tadi,
bila kempen bendera putih ni mula diterima masyarakat dan masyarakat dah mula menerima pemikiran meminta bantuan itu tidak memalukan, survival lebih penting. Secara tidak langsung, bila tingkah laku masyarakat secara kolektif, tingkah laku masyarakat secara kolektif sudah mula berubah ke arah ini, orang akan mula terbuka untuk menerima bantuan dan mula terbuka untuk meminta bantuan. Bila jalan dah mula buka tu secara tidak langsung akan boleh membantu menurunkan kes bunuh diri sebab masyarakat dah mula bagi ruang. Tak kira orang tu asal dia T40 ke, M40 ke, B40 ke, dengan keadaan pandemik dan ekonomi yang tak menentu dah sekarang, siapa-siapa pun boleh jadi bankrupt sekarang. Siapa-siapa pun boleh hilang sumber pendapatan. Bila hilang sumber pendapatan, bila dah jadi bankrupt, orang akan mula tertekan dengan isu keuangan mereka. Tapi masyarakat dah mula menerima dan menerapkan bahawa siapa-siapa yang memang betulkan perlukan pertolongan, jangan malu untuk meminta pertolongan. Survival itu lebih penting, angkatlah bendera putih supaya orang sekeliling kita boleh bantu. Baik. Sekiranya seseorang itu sudah menerima bantuan melalui kempen bendera putih ini, apakah follow up seterusnya daripada pihak-pihak yang berkaitan supaya dapat lebih meringankan masalah tekanan mental yang dihadapi? Okey, follow up ni penting Bila seseorang tu dah naikkan bendera putih, kita tahu mereka ni adalah orang yang memerlukan bantuan. Dan bantuan yang datang kepada mereka sepatutnya bukanlah hanya dari segi bantuan makanan dan kewangan, tapi bantuan dari segi sokongan sosial dan kesihatan mental juga sangat penting. Antara pihak-pihak yang boleh memainkan peranan ni ialah ketua kampung ataupun JKKK tempat tersebut ataupun wakil rakyat kawasan tersebut ataupun siapa-siapa yang ada kapasiti untuk membantu mereka. Antara benda yang mereka boleh bantu ialah yang pertama, bagi sokongan sosial seperti mendengar apa luahan perasaan dan masalah mereka dan bagi kata-kata semangat kepada mereka supaya mereka tak rasa down sangat lah kan. Ada orang di sekeliling mereka untuk mendengar apa masalah mereka. Yang kedua, kita kena bantu mereka untuk mengenal pasti apa kebolehan yang mereka ada untuk survive. Contohnya kadang-kadang bila dia hilang pekerjaan, dia dah tak tahu nak buat apa sebab bila dia tertekan, dia jadi buntu. Dia tak tahu nak fikir dah, tak apa fikir dah. Mental dah block dah, dia tak tahu nak buat apa. Jadi bila dah block, dia dah tak tahu nak explore macam mana kebolehan diri dia untuk survive dalam pandemik ni. Jadi apa yang kita boleh buat adalah untuk bimbing mereka untuk cari jalan supaya mereka boleh survive. Maksudnya kita jangan bantu, orang cakap don't give the fish, give the net to them. Kita bagi jala kat mereka, bukan bagi ikan saja. So kita bantu mereka, bimbing mereka untuk explore apa yang mereka boleh buat. Kalau ada makanan yang mereka tahu masak, boleh buat masak dan jual, hantar COD ke apa, ataupun boleh tolong jiran ambil upah ke, upah jaga anak-anak ke. Sebab sekarang kan PKP, pusat jagaan kanak-kanak kan tutup. So mungkin ada ibu bapa yang masih bekerja walaupun PKP tapi tak ada orang nak jaga anak. Boleh tolong jaga, ambil upah. Atau apa-apa cara lah untuk mendapatkan pendapatan sementara mereka supaya mereka dapat survive. Ya, Jadi, betul tu. Jadi apa penting penting. Penting untuk kita bantu mereka, bukan kita bantu bagi makanan, bagi duit je. Kita kena bantu mereka untuk survive. Sebab sampai bila kita nak bagi bantuan je dekat mereka kan? Kita kena bantu mereka untuk cari jalan untuk mereka survive. Sebab bukan seorang atau benda orang saja yang kita nak bantu setiap masa. Dia ada banyak orang kan. So kita kena bantu mereka untuk bantu diri mereka sendiri. Betul. Dan yang ketiga perkara yang kita boleh buat. Perkara ketiga kita kena buat ialah kalau mereka yang dibantu ni dalam keadaan kritikal, maksudnya mereka memang memerlukan khidmat profesional yang betul-betul profesional, iaitu khidmat kaunseling. Keadaan mereka dah sangat kritikal, tekanan mental mereka hadapi tidak dapat dibantu oleh orang sekeliling mereka dengan hanya meluahkan perasaan.
Jadi mereka ni kita kena bantu untuk rujuk mereka kepada khidmat profesional. Bantukan mereka untuk dapatkan khidmat kaunseling. Bantu mereka untuk dirujuk kepada kaunselor. Ada banyak platform yang kita boleh guna. Salah satu contohnya adalah talian kasih. Talian kasih ni under Kementerian Wanita, tak silap saya. Selain daripada tu, ada juga selain daripada itu ada juga untuk penjawat awam. Untuk penjawat awam ada unit sumber manusia negeri untuk membantu mereka. Dekat unit sumber manusia negeri ada kaunselor untuk membantu penjawat awam sekiranya mereka memerlukan khidmat kaunseling. Dan selain daripada itu, kalau tak nak agensi yang orang cakap yang official punya, yang NGO pun ada juga, contohnya Befriender. Kalau rasa tertekan sangat, boleh cuba Google berkenaan dengan Befriender dan boleh cuba call mereka untuk mendapatkan bantuan. Baik. Baik Cik Yusof. Itulah sebenarnya banyak talian ataupun saya percaya ke pihak kerajaan pun telah banyak, tak kira lah pihak kerajaan ke NGO ataupun sesiapa pun sudah orang cakap aware dengan kes bunuh diri ini juga, dan mereka pun telah ada satu inisiatif untuk membuat satu lagi banyak orang cakap talian lah, seperti Befriender. Kita ada KSK Care juga, macam talian kasih juga. Kan. Jadi dan Encik Yusof, adakah bantuan Kibar Bendera Putih ni secara one off saja ataupun boleh dikibarkan pada bila-bila masa jika mereka memerlukan pertolongan? Macam mana tu Encik Yusof? Dia macam ni, kalau kempen Kibar Bendera Putih ni jadi norma yang diterima masyarakat, mungkin dia akan berterusan. Tapi ada certain norma ni, social norm, dia tak akan berlangsung sampai bila-bila. Mungkin dia ada period saja. Mungkin kalau dah habis PKP ni, norma ni akan tenggelam. Mungkin kalau ada balik PKP, norma ni akan muncul balik. Sama juga dengan norma menggunakan face mask. Menggunakan face mask ni adalah satu norma baru yang wajib kita patuhi. Mungkin satu hari nanti bila COVID dah tak ada ke, ataupun seluruh dunia ni dah dapat vaksin dah, kita semua dah immune pada COVID, mungkin norma ni akan berubah balik. Tak ada lagi dah norma menggunakan face mask. Sama juga dengan kempen Bendera Putih ni. Dia masih lagi dalam keadaan fasa kedua tadi, iaitu fasa penyebaran. Nanti kalau dia betul-betul dah diterima, dia akan jadi internalized. Tapi sampai bila benda tu akan kekal, itu kita tak pasti. Dia bergantung pada social setting kita, environment setting kita. Dia akan berubah mengikut keadaan semasa. Baik. Ekoran pandemik yang melanda menurut statistik Mental Health and Psychosocial Support MHPSS, 64,366 orang telah mendapatkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Dan satu persoalan penting kat sini yang kita nak kupaskan, macam mana nak tahu jika kita perlukan perkhidmatan kaunseling atau tidak, atau ada tak cara untuk kita buat self-check untuk tahu keadaan kesihatan mental kita dan kenal pasti kita perlukan khidmat kaunseling atau tidak? Cik Yusof. Okey, soalan ni sangat menarik Fatah. Macam mana kita nak tahu kita perlukan khidmat kaunseling ke tak? Macam mana? Betul. So, kadang-kadang kita dapat rasa yang kita mungkin memerlukan khidmat kaunseling. Kita rasa macam tertekan sangat. Rasa stres, rasa gelisah perasaan ni kan. Tapi kita sebenarnya masih in denial. Tak nak terima yang kita mungkin perlukan khidmat kaunseling. Atau sebenarnya memang contohnya tak tahu langsung. Memang perlu ke khidmat kaunseling ni? Perlu ke aku khidmat kaunseling ni? Tekanan dan stres aku rasa ni mungkin biasa je kot. Belum sampai lagi tahap perlukan kaunseling lagi.
tak adanya. Aku rasa tak perlu kot. Jadi kalau ada rasa macam ni, salah satu cara yang berkesan supaya kita boleh tahu sama ada kita perlukan khidmat kaunseling atau tidak, atau untuk mengurangkan self denial tadi kan, cuba untuk kita menerima yang kita memang perlukan khidmat kaunseling ialah dengan melakukan self check, atau kita panggil bahasa Melayu dia penilaian kendiri menggunakan ujian psikologi yang diiktiraf secara global ataupun yang diterima oleh KKM. So salah satu ujian psikologi yang diiktiraf secara global dan memang dipakai di dalam KKM sendiri ialah DASS21. DASS 21. Maksud ni adalah dia punya short form. Dia punya nama panjang dia ialah Depression, Anxiety, Stress Scale 21. So DASS21 ni ialah ujian psikologi yang digunakan untuk mengenal pasti tahap stres, anxiety dan depression seseorang. Tiga benda ni, stress, anxiety, depression. Even KKM pun menggunakan ujian psikologi DASS21 ni untuk tengok secara general dahulu keadaan kesihatan mental seseorang. Sebenarnya DASS21 ni kita boleh isi sendiri sebenarnya. Semua orang boleh buat sendiri. Self-check, penilaian kendiri lah. Maksudnya benda ni kita boleh buat sendiri tanpa perlu pergi KKM ataupun pergi mana-mana. Sekarang ni sangat mudah. Dengan adanya dunia digital dan internet, semua benda boleh diakses dari mana-mana kan. Betul. Information at the tip of your finger, orang kata. Okay. Betul. Simple je. Boleh try Google DASS21, DASS 21 Melayu. Simple je. Boleh Google DASS21 Melayu, dia akan keluar link ataupun pautan untuk siapa-siapa je boleh isi dan terus dapat result. Yang paling popular kat Malaysia ni yang kita boleh cuba Google ialah DASS21 Ramli Musa. Type je dekat Google DASS 21 Ramli Musa. So DASS ni asal dia dalam English, tapi untuk terjemahan bahasa Melayu yang diiktiraf oleh orang yang mencipta ujian psikologi DASS ni ialah terjemahan Dr. Ramli Musa. Jadi boleh cuba untuk Google DASS21 Ramli Musa, akan muncul link untuk directkan kita pergi kepada website Dr. Ramli Musa untuk ambil ujian psikologi DASS21 ni. Jadi lepas kita isi DASS21 ni kat website, dia akan terus bagi keputusan kat kita. Keputusan ujian psikologi kita tadi untuk 3 perkara tadi yang saya sebut tadi, stress, anxiety dan depression. Jadi tahap scoring untuk ujian psikologi ni dia ada 5 tahap. Yang pertama ialah normal, yang kedua adalah ringan, yang ketiga adalah sederhana, yang keempat adalah teruk dan yang last sekali ialah sangat teruk. Jadi tahap mana memerlukan untuk kita jumpa kaunselor? Antara 5 tahap ni sampai tahap mana baru kita perlu untuk jumpa kaunselor. Jadi sekiranya pada mana-mana perkara tadi iaitu antara stres, anxiety ataupun depression kita, scoring dia berada pada tahap teruk ataupun sangat teruk, maka dekat situ adalah petanda kita perlu untuk berjumpa dengan kaunselor. Jadi penonton-penonton dekat rumah, type saja sekarang DASS21 Ramli Musa. Jadi Encik Yusof, adakah keputusan itu terus direct result ataupun kita kena tunggu berapa jam? Dia direct result sebab kalau dekat website Dr. Ramli Musa tu, lepas kita habis je isi, dia ada 21 soalan. Sebab tu dia cakap DASS21, dia ada 21 soalan je. Menarik. Lepas kita habis isi 21 soalan tu, kita klik je send, dia akan terus hasilkan result untuk kita. Dia akan pecahkan 3 perkara tadi, untuk stress, anxiety dan depression, dia akan bagi scoring. Untuk stress kita berapa, untuk anxiety kita berapa, untuk depression kita berada pada tahap yang mana. So sekiranya mana-mana domain ni tadi, stress ke, anxiety ke, depression ke, berada pada tahap teruk ataupun sangat teruk, itulah petanda kita memang perlu betul-betul untuk jumpa dengan kaunselor. Baik. Perkhidmatan psikologi kini tidak lagi terhad secara konvensional, tetapi terdapat juga perkhidmatan melalui intervensi digital. Bagaimana anda boleh melihat ini sebagai satu platform yang approachable bagi mereka yang mengalami masalah tekanan hidup pada hari ini?
Cik Okey. Yusof. Soalan ni pun menarik Fatah memang sesuai dengan keadaan kita dalam PKP Ya. sekarang sebab kita nak berjumpa face to face agak susah sekarang. Betul. So sekarang ni dah ada perkhidmatan melalui intervensi digital. Untuk perkhidmatan awam kita sendiri ni memang dah mula dah ada dah. Intervensi digital ni memang kita dah mulakan sejak bermulanya PKP pada Mac tahun lepas. So inisiatif ni sangat penting sebenarnya sebab keadaan kesihatan mental masyarakat dah sangat kritikal. Dah berada dalam keadaan tenat sekarang dengan menghadapi cabaran pandemik, PKP dan ekonomi tidak menentu, banyak yang hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan. Jadi kesihatan mental sangat tenat sekarang. Jadi platform e-counselling ni sangat penting dan menjadi lebih approachable sekarang. Sebab klien pun tidak perlu untuk berjumpa dengan kaunselor secara bersemuka. Jadi dia boleh mengurangkan rasa takut dia dan stigma yang sedia ada sebelum ni berkenaan dengan kaunseling. Jadi sebelum ni ramai orang takut untuk pergi berjumpa kaunselor sebab stigma masyarakat tu sendiri. Berkenaan khidmat kaunseling sebelum ni terlalu kuat. Dia orang takut kalau orang tahu aku pergi jumpa kaunselor nanti orang ingat aku gila. Itulah. Itu adalah stigma masyarakat. Betul. Itu yang nak saya cakapkan. Stigma masyarakat kita sampai sekarang, mereka kalau menganggap kita, bila kita berjumpa dengan kaunselor, kita dianggap ada masalah mental. Padahal itu sebenarnya, itu bukan sebenarnya, tidak sebenarnya penonton-penonton kat rumah. Jadi jangan kita, orang cakap, menaikkan lagi stigma macam ini ke dalam masyarakat kita. Jadi mungkin pesanan terakhir kepada mereka yang mengalami tekanan mental ni dan masih lagi teragak-agak untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling ini, Encik Yusof. Okey. Sebenarnya benda ni simple je. Kita perlu cegah sebelum terlambat. Maksudnya kita perlu berjumpa dengan kaunselor kalau kita dah ada tanda-tanda tadi. Jangan tunggu lama-lama. Bila kita isi ujian psikologi tadi, DAS 21 tu, tak perlu tunggu untuk ada simptom. Encik Yusof. DAS, hello di talian. Nampaknya Encik Yusof dia ada masalah kekangan teknikal dari segi server dia. Jadi itulah apa yang Encik Yusof cakap tadi. Cakap dia sebenarnya simple sebenarnya. Cegah sebelum terlambat. Bila kita tak cegah sesuatu penyakit, tak kira lah dari segi mental ke, dari segi fizikal ke. Bila kita tidak cegah itu, maka akan terjadinya perbuatan yang orang cakap bukan tidak sia-sia, dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Encik Yusof kerana bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Perkongsian yang kali ini sangat menarik hari Jumaat ini sangat menarik. Kita menekankan apa orang cakap, bendera putih, kibarkan bendera putih di sebalik psikologi itu sendiri. Jadi setakat ini saja yang kita boleh kongsikan kepada anda. Jika ada sebarang cadangan untuk topik yang ingin kami kupaskan pada masa yang akan datang, insya-Allah Sejahtera Asia datang kembali kepada anda. Dan sehingga jumpa lagi, saya Fatah Bolhanudi. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Okey, adik-adik, seperti yang Kak Jess janjikan. Wish, Kak Jess. Seperti yang Jess janjikan, slot pendidikan bersama Cikgu Azila hari ini, kita akan belajar mengenai negative and positive number. So, sebelum tu kita nak ucapkan selamat pagi dahulu bersama Cikgu Azila. Selamat pagi, Cikgu Azila. Selamat pagi, Kak Jess. Cikgu jangan panggil saya Kak Jess. Selamat pagi, Cikgu. Hari ini kita belajar mengenai negative dan positive number, betul? Yes, positive and negative numbers. Nombor negatif dan nombor positif. Kita difahamkan adik-adik di sekolah rendah dia belum belajar lagi negative number. Tapi tengok macam mana kita hari ni, kita nak bagi penerangan sampai adik-adik tahun 4, 5, 6 insya-Allah boleh faham.
Kerana konsep positif negatif number ni senang. Senang ya? Selalu dah. Kalau cikgu memang akan cakap senang. Tapi untuk Standard student lah. ni macam senang lah. Standard lah cikgu cakap senang kan. Okay. Tapi kan masa sekolah rendah mereka cuma tahu nombor tu paling kecil sekali nombor adalah kosong. Sifar. Okay, tidak ada nombor sebelum sebelum itu lagi. Ya, Tapi betul. bila awak masuk tingkatan 1 lah, awak akan diberitahu bahawa ada dunia sebelah lagi. Iaitu nombor yang lebih kecil. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sebelum ni kita tahu nombor makin besar, makin besar. Dan kita juga masa sekolah rendah kita tak tahu macam mana nombor kecil tolak nombor besar. Oh, Contoh betul. 4 tolak 5. Kita tahu ini 4, betul. jari 4. Mana nak tolak 5? Tak boleh. Tapi sebenarnya ada konsepnya dalam nombor positif dan nombor negatif. Saya start teruslah untuk nombor positif negatif. Kita akan jumpa first sekali adalah nombor kecil tolak dengan nombor besar. Okey, 3 tolak 5. Nampak macam tak logik. 3 nak tolak 5. Tapi sebenarnya apabila awak dah belajar nombor negatif dan nombor positif, cari sahaja dia punya difference, dia punya beza. Beza antara 5 dan 3, kalau beza maksudnya tolak lah. Nombor besar ni awak tolak je biasa. Nombor besar, tolak dengan nombor kecil, awak akan dapat 2. Okay? Tetapi memandangkan ini adalah something yang tak biasa, kan? Dia bukan 5 tolak 3 tetapi dia 3 tolak 5. So jawapan kita akan jadi negatif 2. Itu saja. Sebab Kan? maksudnya dia macam kira bayar hutang. Ah, Betul tak? macam Konsep dia bayar macam kira bayar hutang. hutang. Dia Betul, masih betul, belum betul. cukup lagi duit tu nak bayar, dia masih tinggal 2 lagi. Hutangnya ada RM5. Ya. Kan? Tapi dia dah bayar 3. So Betul. hutang ada RM3 lagi. Ya, RM2 RM2 tinggal lah. lagi. Okey. So dia ada berbagai cara digunakan untuk belajar negatif dan positif number. Ada menggunakan konsep hutang macam tu. Nanti kita akan perkenalkan slow-slow lah. Ya. Hari ini kita tengok secara tolak macam biasa dahulu. Okey. Contoh ini lagi. Nombor yang nombor yang kecil tolak dengan nombor yang besar. Padahal awak akan rasa, mana boleh ni? 14 mana boleh tolak 20. Ya. Tapi kalau awak dah masuk tingkatan 1, start awak belajar negative number, sekolah rendah jangan dululah. Jangan dulu awak nak letak nombor negatif dalam jawapan. Okey. Kalau awak dah belajar negatif, awak akan tahu 14 dengan 20 tolak macam biasa sahaja, iaitu awak akan dapat 6. Tetapi jawapannya akan jadi negatif 6. Okey, boleh faham tak ni? Ramai yang dah menyapa cikgu. kita di Betul. Facebook dah yang, tadi kan. ramai yang dah menyapa. Nak baca sikitlah daripada Faris Fadli. Tak sabar my cikgu tuition soon. Dia tak sabar dari tadi lah tu, maksudnya dia dah masuk. Terima kasih. Nur Sakina, Assalamualaikum Cikgu Azila Hidayat. Hidayat. Nama dia Hidayat. Okey, cikgu popular ya. Cikgu memang popular. cakap Terror macam tu. tau. Jangan macam-macam. Malulah. Ya, ni Hadi Dayan ni dia menyapa lagi cikgu dari Pulau Pinang. Hadi Dayan dari Pulau Pinang. Ya. Nur Sakinah tadi jawab dia faham cikgu. Faham, alhamdulillah. Okey, seterusnya kalau yang ini saya bawa cepatlah. Ini pembelajaran yang pertama. Kalau nombor kecil tolak dengan nombor besar. Apa kata kalau begini? Awak tengok soalannya begini. Negatif 10 tambah dengan 20. Okey. Yang ini start makin confused pelajar kalau dia tidak dibimbing dengan betul, kalau dia tak merelakan diri dia untuk try untuk faham. Okey, negatif 10 tambah 20. Cikgu susah cikgu kata. Tapi awak tahu tak kalau 3 tambah 2 dengan 2 tambah 3, benda yang sama bukan? Benda yang sama. Okey, saya cadangkan, apa kata kita terbalikkan ni? Okay, kita terbalikkan. Sebab apa Kalau negatif di depan susah. Ya, Saya akan pun rasa confuse. macam negatif pun rasa susah. Jadi saya akan twist dia dalam otak kan. Kita akan bayangkan dia di twist kan. Ya. Okey, ini pergi ke sini, ini pergi ke sini. Positif 20 ini, positif letak dekat depan lah. Okey. Negatif 10 ini akan jadi tolak 10. Mana susahnya, betul, kan? tak susah. Saya macam rasa tu ya. macam tu buatnya. Macam tu yang saya buatlah. Jadi student insya-Allah kalaupun di depan ini negative number, boleh dijawab dengan mudah. Tukarkan tempat. Tukarkan position Bila tukar nanti. tempat jadilah 20 tolak 10. Takkanlah 20 takkan tolak tak 10 tak tahu. tahu kan. Jadi Nur Laili jawab 10. kan. Ya, dia jawab. Lepas tu Sakina jawab juga 10. Woi, laju anak murid cikgu. 20 tolak 10, 10. Betul lah. Ni kalau kita kata nak sediakan hadiah ni, aduh banyak hadiah dibeli. Memang tak larat lah cikgu nak bagi hadiah kan? Tak perlulah, tak perlu bagi hadiah. Hadiah ilmu, hadiah menang ilmu. Okey, good cover kan? Ya. Okey. try. Try lagi nombor kalau di depannya negative number. Negatif 15 tambah dengan 25 contohnya. Ya. Okey, kalau tengok macam ni, ya Allah, susahlah cikgu, nombor negatif di depan. Tak susah. Tukarkan tempatnya.
25 jadi ke depan sebab positif number kita letak macam ni sajalah. Okey. Ini jadi tolak 15. Kan senang macam soalan darjah 1, darjah 2 dah jadinya. 25 minus 15, you will get the answer 10. Ya. Tapi Senang kalau, senang Ni cikgu macam saya ada soalan macam kalau kanak-kanak dia selalu confuse sebab selalunya kalau negatif dia bawa pergi tepi dia akan jadi positif. Dia macam tu kan. Ada konsep yang macam tu kan. Oh, Ada, yang tu belum lagi. belum yang lagi. tu dalam linear nanti. Bila nak pindah-pindah kan. Tapi pindah yang ni sebelah, memang boleh pindah macam tu sajalah. Yang ni boleh pindah macam tu saja sebab ini mengambil konsep daripada ini. 3 tambah 2 5 tambah 3 tambah 2 jadi 5, Ya. 2 tambah 3 pun sama jadi 5. So dia ambil konsep dekat situ saja. Okey, saya padamkan dahulu. Ya, cikgu padamkan. Lepas tu kita berehat dahulu. Berehat dulu sambil saya cikgu sedang memadam. Okey, Okey, soalan. okey, okey. Okey. Kita berehat sebentar hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia bersama saya Jessica dan juga Cikgu Azila di slot pendidikan. Dan saya nak bacakan komen ya Cikgu. Ada lagi yang menyapa Cikgu pada hari ini. Morning Cikgu Azila, saya Nur Aina Maisarah. Wah, good dia cakap morning. good morning. So Siapa Cikgu, tadi kita dah belajar mengenai nombor negatif dan nombor positif kan. Ya. Kedudukan dia kita boleh tukar saja. Ya, betul. Lepas tu boleh tolak macam biasa. Ya. Sekarang ni Cikgu boleh tunjukkan lagi tak? Mungkin sebab ada adik-adik yang boleh baru masuk. Mungkin dia baru masuk, dia tengok Ya. iklan tadi kan. Ya. Okay. So, just nak ulang kaji sikitlah tentang kalau nombor negatif di depan, nombor negatif di depan, nombor positif di belakang. Ini kita anggap dia nombor positif lah apabila ada tambah 35. Kalau macam ni susah tahu sebab negatif di depan. Jadi kita tukarkan tempatnya. Ya. Dia akan jadi 35 tolak dengan 30. Ini dah menjadi soalan asas biasa yang awak belajar. Tahun 1 pun dah belajar. Jadi mungkin tahun 1 pun boleh jawab nombor negatif ni. Okey, 35 tolak dengan 30 dapatlah 5. Yang di Facebook ni faham tak ni? Faham tak ni? Faham ke? Adik-adik, kalau tak faham tanya ya, Cikgu Azila Tak ni faham boleh memang tanya. suka jawab. 5 Nur Sekinah jawab. Okey. Laju dia. Seterusnya, saya ada satu lagi keadaan di mana kita pindahkan pun tak jadi. Tak jadi. Yang ni pindah-pindah jadi kan? Betul. Pindah dia akan jadi 35 tolak 30 senang. Tapi ada satu kes, pindah pun tak jadi. Ada special case juga Ada Cikgu? special case. Contoh negatif 2 tolak 2. Cikgu Azila kata negatif di depan tukar. Jadi dia pun tukar. Ni letak depan. Ya. Masih juga masih sama. Ya, masih So, sama Cikgu. yang ni nak tukar pun tak boleh. Okey, kalau awak jumpa kedua-duanya negatif. Okey, tarik nafas dahulu semua. Okey, senang ni. Senang je. Okey. So, kalau negatif dan negatif dah tak boleh buat apa dah. Kita tak boleh nak tukar. Apabila tak boleh tukar, kita tambahkan sahaja. 2 dan 2 ni tambahkan sahaja. 4. Memandangkan ini adalah era negatif. Era negatif. Dia negatif. So, jawapannya is negatif 4. Negatif 4. Okey, kalau jumpa dua-dua negatif. Sebab ni nak pindah macam mana tak jadi. Betul-betul. Dia still sama juga. Okey. Nak cikgu tunjukkan lagi soalan. Okey, yang dekat Facebook faham tak ni? Faham tak ni? Faham ya, Cik. Dekat Facebook, kalau Haziq dia jawab faham. Lepas tu Nur Sekinah jawab faham. Ya. Siapa aja tadi? Siapa Nur juga? Sekinah jawab faham. Ayunisa, Haziq. Ayunisa. Ya. Mereka semua jawab faham. Okey. Kata Haziq. Panjang. Saya boleh bayangkan mukanya. Ya, Tu. Okey, next pula kita berikan soalan lain pula ni 2 dengan 2 senang sangatlah. Okey. Contoh soalannya negatif 30 tolak dengan 14. Okey, di sini pun datanglah confident-nya. Senang, negatif letaklah belakang, tukar tempat. Kata, bila tukar, senang ni. Tak jadilah. Dua-dua masih juga negatif. Betul. Kena pusing balik sampai esok pagi tak jadi dapat jawapan. Ya. Jadi caranya, kita tak perlu gunakan yang ini. Tambahkan saja 30 tambah dengan 14. Kalau tak mahir lagi tambah, boleh buat bentuk lazim. Okey, yang dah terror tu dia tengok je 30 dengan 14. Oh, betul 44. Tetapi ini kan adalah nombor negatif dan negatif kan? Ya. Jawapan awak negatif. Itu macam saja. Senang. Senang 44 kan? Cikgu Haziq jawab. Lajunya Haziq. Tadi bukan Laju, main Okey. Ada lagi ni? Ada banyak masa lagi? Banyak masa boleh? lagi Boleh. Cikgu. Okey. Ada dalam 8 minit untuk rehat. Okey. Nak habis sekolah lah loceng bunyi. Okey.
Banyak answer lagi ni. Tadi saya rasa anak murid cikgu yang seorang tu, Jonathan Ding pun dia ada serta sekali Jonathan dalam. Ding, macam kenal je kan? Ya, cikgu kenal. Okey. So, ada 3 keadaan tadi. Mana nombor kecil tolak nombor besar. Dah settle dah. Ya. Okey, kalau positif di depan, negatif di depan, positif di belakang, dah settle dah. Okey, yang ketiga kalau dua-dua negatif pun kita dah settle. Ya, betul. Sekarang macam mana kalau ada kurungan, ada bracket? Apa saya maksudkan ada bracket macam ni? Kalau awak tengok soalan macam ni, jangan apa kata kita dekat kucing, jangan beliang. Jangan beliang. Jangan apa nervous lah, jangan nervous lah. Jangan cemas lah tengok soalan begini. Ya Allah cikgu, kenapa tiba-tiba ni? Selalunya kalau adik-adik di sekolah rendah dia akan jumpa kalau macam ni mungkinlah. Nombor 2 darab 3 kot. Mungkin baru ada jumpa ni. Betul. Okey. Tapi ni darab apa, tambah apa, tolak apa dalam ni tak ada apa-apa. So, kalau yang begini sebenarnya, ini ceritanya. Sebenarnya, ada cerita, macam ni cikgu. ceritanya. Kalau bracket, kita mesti buang dulu bracket. Buka dulu bracket dia. Kurungan ni kena buka. Macam mana nak buka? Apabila awak lihat ni tak sama, dia tak kawan positif dan negatif tak sama. Kalau tak sama dia jadi negatif. Macam kita lah tak sama saya pendapat lain, Jess pendapat lain. Gaduh lah. Tak serasi kan? Tak serasi, tak boleh keluar ni. Okay. So, kalau tu negatif lah. Positif dengan negatif tak sama kan? Dia akan jadi tolak. Tolak, betul? Masih susah ke? Masih senang susah ke? Lepas tu nak buang dalam bracket tu je. Buang je dalam dia ada bracket. konsep dia. Kalau dia tak sama, ingat kalau tak sama. Terus jadi tolak. So ini jadi 30 tolak 10, 20. Okey, ada keadaan lain lagi kalau dia tak sama, contoh 30 tolak dengan positif 40 contohnya. Ya. Okey. Tak sama kan? Tak sama. Tak sama jadi tolak lah. Betul. 30 tolak 40. Kan kita dah belajar tadi, nombor kecil tolak dengan nombor besar. Nombor kecil tolak nombor besar, tolak macam biasa saja, which is kita dapat 10. Ya. Memandangkan nombor kecil di depan, jadi ini jadi negatif 10. Ya, Nur Sakinah cakap, oh macam ya. Dah faham ya adik-adik? Kalau tak faham, tanya cikgu banyak-banyak. Cikgu memang ada masa nak reply satu-satu. So, konsep dia macam tu. Boleh tunjuk lagi Tunjuk cikgu. lagi? Okey. Sebab ni macam seronok lah. Dia macam a bit confused, tapi kalau yang dah first time cuba macam ni, excited pula nak cuba banyak kali kan? Ya, betul. Dan sebenarnya saya nampak adik-adik kita di tingkatan 1 lah, dia confused dengan negatif positif number. Sangat-sangat confused. Sekarang ni dah masuk bab algebra, dah masuk linear, tapi ini bab 1 tau. Linear, algebra dah bab 5 dan bab 6. Tingkatan 1. Bab pun hafal. Biasalah cikgu kan. Jadi, yang ni saya nak tunjuk satu lagi keadaan dia dalam bracket juga tapi masih dalam yang tadi nak bukakan bracket. Nak buka kalau bracket. Awak jumpa ni 30 tolak kalau macam mana kalau dia sama? Tadi kan tak sama. Betul. Tadi positif negatif, negatif positif. Sekarang dia sama. Oh, kawanlah negatif negatif. So kalau dia sama, dia akan jadi positif. Ya. Contohlah kita sama-sama kawan kan. Jadi jadilahnya. Gila tambah gila lah jadinya pun makin menjadilah dia kan. Okey, 30 tambah 10 dia akan jadi 40 macam biasa. Senang kan adik-adik? Bisa diatur ya. Bisa diatur ya. Tiba pula cikgu cakap endon ya. Boleh kan? Boleh ya, kan? dekat sini. Ni tadi Faris tadi dia cakap dia cakap macam ni. Ni cikgu ajar pun faham dia cakap. Ni siapa ni sebut ni? Faris Fadli kan? Faris Fadli. Saya pun nampak. Okey. Nak satu lagi soalan? Satu lagi. Boleh cikgu, kita ada masa lagi. Ada masa Okey, contoh. Ini dia dah gabungkan sikit apa yang kita dah faham tadi. Negatif 40. Saya gunakan nombor-nombor besar, nombor-nombor senang saja. Negatif 5. Banyak betul negatif tu cikgu. Okey. Negatif 40 tolak dengan negatif 5. Pertama sekali yang kita perlu consider dekat sini adalah untuk membuangkan dia punya bracket, dalam bracket tu, kurungan tu. Ini sama kan? Negatif, negatif. Bila sama dia jadi positif. Ini negatif 40. Okey. Dalam kes ini, belum boleh dapat jawapan lagi sebab dia masih negatif kat depan. Susah negatif di depan. Pusing kan? Jadi dia akan jadi 5 tolak 40. Di sini saya gabungkan semua yang kita dah belajar tadi. Okay. 5 tolak 40. Pening lagi. Kenapa nombor kecil tolak nombor besar? Don't worry, jangan pening dahulu. Tolak seperti biasa.
apakah difference, beza antara 40 Ingat dan hutang 5? tadi, ya. Ingat hutang tadi. Okey, 5 dan 40 ni bezanya 35. Disebabkan ini adalah nombor kecil tolak nombor besar, dia jadi negatif. Inilah jawapannya, negatif 35. Boleh faham tak Faris, Faham, Hidayat, Cikgu Ansazwani ni Haziq? pun dia baru masuk kot. Yang tu bisa Pak, kata si Haziq. Haziq ni kemain ya, Haji? beli cikgu. Negatif 35 dia jawab. Cikgu ajar best bah. Wah. Ansazwani Abdul Khalil dia jawab macam tu. Wow. Apalagi cikgu. Sebab kita malulah. sebab cikgu akan ada slot pendidikan lagi, betul tak, hari Khamis ada dan lagi juga hari Khamis. Jumaat. So adik-adik, sebab kita dah habis masa slot pendidikan bersama Cikgu Azila. Loceng dah bunyi. Ya, loceng dah bunyi. Kalau nak tahu lagi apa yang Cikgu Azila nak bawakan ataupun nak ajar pada adik-adik semua, so adik-adik kena tonton Sejahtera Asia setiap hari Isnin hingga Ahad. Tapi kelas Cikgu Azila kita Selasa. ada Selasa, Khamis dan Khamis, juga Jumaat. Jumaat. Tapi kalau tak ada slot pendidikan Cikgu Azila pun tonton juga Sejahtera Asia. Jangan nangis kalau cikgu tak ada. Ya. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh DM Cikgu direct saja. Ada apa-apa yang Cikgu nak sampaikan kepada adik-adik? Okey, hari ini kita dah start semalam dah start PDPR adik-adik semua. Ingat apa yang cikgu pesan kepada awak, kalau PDPR walaupun kelas secara online, make it real. Make Pakai it real. baju yang kemas-kemas, dah mandi jangan tak mandi. Kelas di rumah aja abah katanya. Tapi nak fresh kan, baju fresh. Mesti fresh, make it real. Okey. Okey, dan juga sekian saja Sejahtera Asia pada hari ini. Daripada Inspirasi, Kami cetuskan Inovasi. Bye-bye. Bye.